Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada di surau kita. Dan kita solat Isyak dan tarawih lah ya. Secara berjemaah, dan kita akan kongsilah sikit sebanyak kita boleh ambil manfaatnya insya-Allah taala. Nabi dan terjun ni tak apa kot. Baik, kita sambunglah perkongsian kita dua malam yang lepas. Itulah ana baca sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sunan At-Tabrani dan mungkin ada dalam buku-buku sunan atau hadis yang lain ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Sesiapa yang diberikan 4 perkara, dia telah mendapat atau dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat ya. Pertama, lisanan zakira, lidah yang sentiasa berzikir. Lisanan zakira, lisan makna lidah lah ya. Melayu pun dah kata lisan, lisan ya. Ujian lisan, lisan tu makna lidah ya. Verbal ya. Lidah lah, lidah kita ya. Zakir mana yang sentiasa berzikir, dan saya dah kongsilah part pertama daripada hadis itu. Maksudnya kita digalakkan, kita disuruh supaya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikaitkan dengan lisan? Lisanan zakira, lisan yang sentiasa berzikir. Kerana zikir mesti dengan lisan. Ya. Bahkan itu yang disebut oleh ulama-ulama besar kita. Umpama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikirnya Al-Azkar. Awal-awal dalam muqaddimah beliau telah nyatakan bahawa zikir ni az-zikru imma ayyakuna bil lisan wa imma ayyakuna bil qalbi. Wal afdal ayyakuna bihima jami'an. Atau kama qala. Katanya zikir itu boleh jadi dengan lidah. Boleh jadi dengan hati. Boleh jadi dengan kedua-duanya. Bukan. Dia kata az-zikru imma ayyakuna bil lisan wa imma ayyakuna bil qalbi wal afdal ayyakuna bihima jami'an. Zikir ni boleh jadi dengan lidah, boleh jadi dengan hati, dan yang afdal ialah jika ia dilakukan dengan kedua-duanya. Bahkan sebagai ulama yang lain kata zikir ni bagus dia dengan mulut, kemudian dengan hati dan dengan anggota badan. Sekurang-kurangnya dengan tangan kita. Umpama ya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berzikir baginda mengira-ngiranya dengan jarinya ya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullah, kana Nabi yaqidu tasbih biyaminihi, ataupun setengah riwayat kana Nabi ya'uddu tasbih biyaminihi. Nabi SAW mengira tasbih dengan tangan kanannya ya. Jadi bila kita zikir, kita sebutlah dengan mulut, dengan hati maksudnya kita menghayatinya, kita tahu maknanya ya. Kemudian kita mengira-ngira dengan jari kita. Jadi dia ada join belaka lah ya. Mulut pun sebut, hati pun sebut, hati menghayatinya, dan tangan kita, anggota badan kita pun join sekali ya. Sementara anggota badan kita adalah saksi di atas amalan baik yang kita lakukan. Jadi mulut pun berzikir, hati pun berzikir, tangan pun berzikir juga. Itu yang paling afdal di sisi
ulama-ulama kita. Dan itu yang kita amalkan insya-Allah dan alhamdulillah. Jadi dikaitkan dengan lidah lah, sebab zikir dia mesti dengan lidah. Walaupun adalah sebahagian kata seafdal zikir dengan hati, hati saja, mulut tak disebut. Tapi sebenarnya ada hak lagi afdal. Lidah pun tidak, hati pun tidak, diam je. Sebaik-baik zikir ialah diam. Ada. Pasal tu zikir hak tak tinggi sekali tak. Macam mana zikir diam je? Afdalu zikri adamu zikr. Seafdal zikir ialah tidak berzikir. Macam mana tu ya? Dia buat contoh macam orang nak pergi ke KL lah. Kalau orang tak tahu, dia tengok signboard, dia tengok Waze, ataupun tengok Google lah ya. Tapi kalau orang dah tahu, dia tak tengok dah, dia pakai gigi aja. Tapi kita kata balik, kalau dulu mungkin je, kalau sekarang tak boleh. Sebab kadang-kadang kat tengah jalan jam, mau tak mau nak tengok juga location tu ya tak? Katanya begitulah ya. Tapi tak benar sama sekali. Zikir mesti dikaitkan dengan lidah. Bahkan Rasulullah SAW berzikir dengan lidahnya. Kalau bayi dia tak berzikir dengan lidahnya, macam mana kita nak tahu? Ya. Walaupun sebahagian besar daripada zikir Rasulullah SAW adalah secara sir. Ya. Ulama sepakat sebaik-baik zikir ialah sir. Cuma mereka tak sepakat jahar. Jahar ni sebahagian mengharuskan, sebahagian tidak mengharuskan. Sebahagian melihat ada keperluan dan tempat-tempat tertentu dijaharkan. Jika tidak, kembali kepada zikir yang asal ialah zikir yang sir. Dan itu pendapat yang paling betul dan yang paling pertengahan. Ya. Baik. Cuma adalah sekali-sekala Nabi kuatkan. Ya. Macam Imam Syafi'i, dia kata, contohnya lepas semayang. Zikir sir. Ya. Janganlah kamu baca terlalu kuat sehingga mendengarkan orang lain, dan jangan juga kamu baca secara perlahan sehingga diri kamu tidak dengar. Itu standard Imam Syafi'i itu. Disebut oleh al-Imam Sahibul Bayan, Ali Abul Husain Al-Yamani, Sahibul Bayan. Standard Imam Syafi'i bila berzikir ni ialah tidak kuat sehingga mendengarkan orang lain, tidak perlahan sehingga diri sendiri tidak dengar. Itu standard Imam Syafi'i itu. Ya. Tapi kalau sekali-sekala kita nak kuatkan kerana nak ajar orang, maka dibenarkan. Macam Nabi lah ya. Nabi kadang-kadang dia kuatkan kerana nak ajar orang. Ya. Macam semayang biasa kita semayang siang kan, Zuhur Asar sir kan, 4 rakaat sir. Tapi kalau kita nak kuatkan sekali-sekala, seumpama semayang maghrib dan isyak pada waktu zuhur dan asar, tidak salah. Kerana Nabi juga sekali-sekala jahar semayang zuhur dan asar, rakaat pertama dan kedua. Hatta semayang jenazah pun. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bila dia semayang jenazah, sekali-sekala dia akan jaharkan baca Al-Fatihah. Sekali-sekala. Tapi not all the times. Nampak? Dalam konteks-konteks macam tu ya. Ala kulli hal, zikir mesti dibaca dengan lidah, mesti sebut dengan lidah. Jadi habis yang 4 yang pertama. 4 yang kedua, Nabi kata dalam kelompok 4 perkara yang jika Allah Ta'ala beri kepada kita, kita dapat kebaikan dunia dan akhirat, ialah qalban syakira. Tadi lisanan zakira, lidah yang sentiasa berzikir. Saya dah ajar dulu kan, zikir yang am, zikir yang khas. Ni qalban syakira. The second part of the hadith, Nabi kata juga antara kebaikan yang kita dapat bila Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qalban syakira. Qalban makna hati lah. Tapi bukan hati sebenarnya, jantung. Qalbun ni kalau bahasa Arab, dia jantung, dia bukan hati. Ya, masalah kata heart. Heart ni jantung kan. Ya. Ada yang kata jantung hati. Dia jantung. Ya. Qalbun ni makna jantung. Kita translate hati. Siapa tak tahu pasal apa kita translate hati. Kita pun dah jadi huruf dah ya. Kita kata kalau huruf boleh amal lah huruf kan. Ya. Tapi yang sebenar bila sebut qalbun, dia bukan hati ya, dia jantung. Jantung yang sentiasa bersyukur. Lain macam pula ya kalau translate macam tu. Hatilah hati. Hati yang sentiasa bersyukur. Ya.
Yakni hati yang sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syukur ni ialah terima kasih. Kan? Ya. Orang Arab bila dia kata thank you, dia kata apa? Syukran. Betul tak? Ha? Ataupun kalau bahasa pasarnya mashkur. Ha? Bahasa standard dia kata syukran laka. Ya. Syukran laka. Betul tak? Kita baru belajar bahasa Arab kan? Ha? Bila orang kata syukran laka, kita kata apa? Afwan. Syukran laka ya ustaz, budak-budak kan. Syukran tu makna terima kasih ya. Secara amnya, bila sebut syukur maksudnya kita berterima kasih ya. Kalau kita disuruh berterima kasih kepada manusia ya. Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala jazakallahu khairal jaza faqad ablagha fis sana. Ya. Nabi sebutlah hadis al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ataupun Abi Daud ataupun kedua-duanya. Tak silap Tirmizi lah ya. Daripada Ibnu Umar, Nabi kata siapa-siapa yang buat baik kepada kamu. Ya. Ataupun siapa-siapa yang buat baik kepadanya, lantas dia berkata, jazakallahu khairan. Semoga Allah Taala membalas kepada kamu kebaikan. Nabi kata faqad ablagha fis sana. Sesungguhnya dia telah berterima kasih dengan sebenar-benar terima kasih. As-sana di situ ialah terima kasih, syukur. Sebab itu sebaik-baik terima kasih ialah bila kita berkata jazakallahu khairan. Ya. Dan boleh juga kita kata jazakallahu khairal jaza. Tapi kalau kita kata terima kasih pun okey dah ya. Itu hak terbaik lah ya. Terima kasih yang paling baik ialah bila kita kata jazakallahu khairan. Dan hadis ini juga dimasuk oleh An-Nawawi dalam buku zikirnya Al-Azkar, dalam bab kita digalakkan supaya bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain. La yashkurillah man la yashkurun nas. Ya, dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah, Nabi kata tidak dikira bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang buat baik kat kita tak terima kasih ke dia. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ala kulli hal, kita amat-amat digalakkan supaya berterima kasih kepada sesama kita. Kan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Amran contohnya. Terima kasih all the time. Itu sunnah, amat digalakkan dalam syarak. Of course lah kalau orang bagi benda baik kepada kita. Kenapa dalam Islam ada solatus syukur, sembahyang syukur? Kenapa ada sujud asyukur, sujud syukur? Kenapa? Kerana kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal yang khusus. Secara amnya memang kita sentiasa berterima kasih. Bila kita kata alhamdulillah, itu dia panggil terima kasih kita kepada Allah secara am. Kita duduk zikir semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu satu zikir yang am. Ya. Sama juga selepas kita melakukan sesuatu, kita puji Allah. Kita bangun tidur umpamanya, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur. Kita masuk tandah baca doa atas. Keluar tandah, apa kita baca? Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Alhamdulillahillazi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adza. Ataupun mungkin ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Ya. Alhamdulillah. Kan? Pakai baju, alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Betul tak? Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Itu before makan. Ini selepas makan kita kata apa? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ataupun alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Siapa ada sakit sembelit, bagus baca doa hak nombor 2. Ya, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya, hadis Abi Umamah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Ataupun Abi Musa, tak silap Abi Umamah Al-Bahili ya. Itu bagus untuk orang yang ada masalah dalam perut, sembelit ke apa kan. Ya. Alhamdulillahillazi at'ama. Maha suci Allah yang memberi aku makan. Wasaqa, memberi minum. Wasawwarahu, dan menghadamkan ia. Kita makan ni nak bagi hadam. Betul tak? Ya.
Wa ja'ala lahu makhraja, dan keluarkan balik. Masuk, hadap, keluarkan balik. Hak tak diperlukanlah. Yang perlu kita naklah ya, khasiat-khasiat atau seumpamanya. Puji Allah, alhamdulillah. Itu dia maksud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks-konteks yang khas bila kita menghabisi suatu kelakuan baik yang kita lakukan. Itu syukur tu. Kan? Sebab tu zikir dia part of syukur. Uskuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Surah apa tu? Al-Baqarah ayat 152. Bila kita buat zikir, ayat ni hak paling penting sekali. Zikir kepada aku zikir kepada kamu, syukur kepada aku, dan jangan kamu kufur. Kalau Allah Ta'ala relate zikir dengan syukur tu, that means bila kita berzikir kepada Allah, sama ada secara am, alhamdulillah, 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 ataupun secara khusus, after kita lakukan suatu benda yang seumpama tadi, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sekurang-kurang syukur. Ya. Memuji Allah pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan zikir-zikir yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course lah, lebih khusus daripada itu bila kita terima nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ timbul sujud syukur, sembahyang syukur. Ya. Karena Nabi idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Kata Abi Bakrah dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bila dia terima satu berita atau benda yang menggembirakan baginda, baginda akan turun sujud kepada Allah. Ya. Cuma ulama khilaf lah, kharra sajidan tu adakah ia sekadar sujud ataupun ia adalah solat. Sebahagian ulama kata tak ada sujud syukur, yang ada solat syukur. Seumpama standard dalam mazhab Maliki, dia kata tak ada sujud syukur, yang ada solat syukur. Ya. Sebahagian pula kata tak ada solat syukur, sujud syukur saja. Ada sebahagian. Kita baca buku fiqh, siapa tu? Fiqh sunnah tu. Apa nama tu? Saya tak ingat nama dia siapa. Dia kata tak ada solat syukur, yang ada ialah sujud syukur. Kharra sajidan tak merujuk kepada solat syukur. Tapi majoriti para ulama kata ada dua-dua. Solat syukur pun ada, sujud syukur pun ada. Tapi of course lah bila kita dapat mula-mula tu sujud syukur. Tenang bola, boom, masuk dalam gol. Sujud syukur dia. Mungkin termasuklah dalam sujud syukur seumpama itu. Tapi ada sujud syukur, ada solat syukur. Kenapa? Kerana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sentiasa disuruh supaya bersyukur kepada Allah. Ya. Dan ia perintah Allah. Saya dah sebut tadi. Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir kepada aku akan zikir kepada kamu. Syukur kepada aku dan jangan kamu kufur. Washkuruli. Perintah tu. Al-amru lil wujub. Kita belajarlah usulul fiqh. Suruh-suruh ni makna wajib. Melainkan jika ada dalil atau qarinah yang lain yang menjatuhkan statusnya daripada wajib kepada sunnah. Syukur ni adalah perkara yang wajib. Setiap orang mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekurang-kurang syukur yang wajib ialah buat hak Allah Taala suruh, tinggal Allah Taala larang. Itu kira syukur dah tu. Adapun syukur-syukur sana dengan lidah, alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun zikir hak tadi, alhamdulillahillazi ahyana, itu syukur juga, tapi yang tidak wajib lah. Of course lah, tidak wajib ya. Nampak? Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tambah rezekinya. Allah Ta'ala akan tambah pemberiannya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa tu? Ibrahim. Ya. Ayat kelima, Allah Ta'ala kata, kalau kamu syukur kepadaku, aku akan tambah kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala tak kata la in syakartum la azidkum. Kalau the normal text of Arabic, dia mesti kata la in syakartum la azidkum. Memadai lah. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. La azidkum. Tapi Allah Ta'ala buat mari nunut taukid. La azidannakum. Nun taukid tu ada maksud tu. Bahasa Arab ni kalau masuk satu huruf ada maksudnya. Sebab tu kita tak boleh nak abaikan walau satu huruf. Ya. Betul tak? La in syakartum la azidannakum. Dannakum. Itu dipanggil nunut taukid. Terjemah pun mesti selari dengan Arab tu sendiri.
Kalau kamu bersyukur, aku akan beri kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kepadamu. Tak betul translate macam tu. Kan? Kalau kamu semua bersyukur, aku benar-benar akan menambahkan kepada kamu. Itu baru betul. La azidannakum, nun taukid, nun benar-benar. Nun sungguh-sungguh namanya. Maksudnya, sesiapa yang bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala akan betul-betul tambah kepadanya. Cuma tambah ni ada dua lah. Satu tambah kita nampak Allah Ta'ala tambah tu. Satu lagi Allah Ta'ala tambah tapi kita tak nampak. Ya. Macam Imam Ghazali sebutlah dalam Ihya Ulumuddin. Kamu minta kepada Allah suatu hajat kamu kepada Allah. Kadang-kadang kamu nampak Allah Ta'ala tak beri kepada kamu. Sedangkan ada banyak lagi benda-benda yang kamu tak minta kepada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Sedangkan itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Betul tak? Kalau kita lihat, hak kita minta berapa ya dengan Allah Ta'ala? Mungkin ada kita nampak macam Allah Ta'ala tak bagi. Ya? Mungkinlah, mungkin. Tapi banyak lagi yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kebaikan yang kita tak pernah minta pun. Kan? Ya. Tapi kebaikan itu telah tersedia kepada kita. Saya tak minta. Ya. Sebab itu sebaik-baik doa ialah doa jam'ul jawami'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan daripada Allah. Kalau kita minta in spesifik, tidak salah. Tapi kadang-kadang kita minta apa yang tidak baik untuk kita. Satu hal. Yang kedua, kadang-kadang kita minta benda tu orang kata apa? Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kita rasa kecewa. Dan kadang-kadang kita minta benda yang kita tak minta benda yang patut kita minta. Ya. Sebab itu menaruh kepercayaan kepada Allah dengan berdoa umum seperti ini ada lebih baik. Dipanggil jam'ul jawami'. Doa ni tak payah meleret-leret. Kerana Nabi yastahabbul jawami' minad du'a wa yada'u ma siwa zalik. Kata Aisyah dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW meninggalkan doa-doa yang lain. Nabi suka doa-doa jawami'. Doa jawami' ni doa yang pendek tapi merangkumi semua hal. Dan itu yang ditegaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya. Dia kata banyak baca doa-doa jawami'. Pasal Nabi pun suruh macam tu. Buku zikir pun sama juga. Tak salah kita minta dengan Allah in spesifik. Terutama bila kita dilanda suatu masalah. Tapi seabdul-abdul doa ialah doa umum. Minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Aisyah kata Nabi suka doa-doa seumpama itu. Kerana di situ kita meletakkan kepercayaan kepada Allah supaya beri apa-apa kebaikan kepada kita. Sama ada kita mengetahuinya ataupun kita tidak mengetahuinya. Tak salahlah kita nak minta yang spesifik. Tapi memperbanyakkan doa yang umum itu lebih baik. Dan berdoa setiap masa. Ya. Man sarrahu ayastajiballahu lahu fi syaddah falyuksir ad-du'a inda ar-rakha. Dalam hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang nak Allah Ta'ala terima doa dia ketika dia susah, maka hendaklah dia perbanyakkan doa ketika dia senang. Ya? Masa kita sihat, sentiasa minta dengan Allah, ya Allah jadikanlah aku sihat, ya Allah jadikanlah aku sihat. Jangan tunggu sakit pun nak minta. Saya pun sama juga, masa sihat tak doa, bila dah sakit pun doa, ya Allah sihatkanlah aku. Dia tak apa kena kan. Jadi kalau nak Allah Ta'ala terima doa semasa kita susah, banyaklah minta kepada Allah semasa kita senang. Jadi kelebihannya ialah itulah, bila kita bersyukur Allah Ta'ala akan tambah, di samping ia ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam hal-hal yang lain ada juga Nabi ajar supaya kita sentiasa bersyukur, ialah dalam hal dunia ni kita biarlah kita sentiasa lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Dalam hal akhirat kita lihat orang yang lebih daripada kita. Itu pun satu cara kita nak bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang cakap senang, nak buat susah. Kan? Tapi Nabi dah ajar pada kita macam mana kita nak jadi orang yang bersyukur. Kita buat hal tadilah, kita memuji Allah secara am, kita memuji Allah di tempat-tempat yang khas. Bila kita terima satu perkara yang baik, kita sujud syukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada semanusia yang telah berbuat baik kepada kita dan berikan kebaikan kepada kita. Dan juga kita dalam hal dunia ni kita lihatlah orang yang lebih kurang daripada kita. Dalam hak agama kita lihatlah orang yang lebih baik daripada kita. Itu juga satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama Nabi ajar dalam Sunan At-Tirmizi juga daripada Abdullah bin Amr bin Al-As.
Ya, ini cara nak bersyukur. Cara nak kita terima kasih pada Allah lah ya. Dia ada hubung kait juga dengan al-qanaah. Al-qanaah ni maksud kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Ya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya, ulama yang terawal lah, dia wafat tahun 295. Dia ada banyak koleksi risalah-risalah ketasawufan, risalah-risalah kerohanian. Dia ada kitabuz zuhud, dia ada kitabul qanaah, dia ada kitabut tawakkul. Banyak koleksi risalah yang baik untuk kita belajar. Dari sudut kerohanian lah. Yang saya kira kalau nak belajar tasawuf, belajar buku dia amat baik sekali. Lebih baik daripada buku-buku yang ada. Pasal dia kerohanian yang berasaskan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana bila kita bercakap tentang kerohanian, sahibur ruhaniyah, tuan kerohanian yang paling baik ialah Rasulullah SAW. Bila kita bercakap tentang tasawuf, sahibut tasawuf, tuan kepada tasawuf yang paling baik ialah Rasulullah SAW. Macam mana kita nak tahu? Of course lah daripada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada baginda SAW. Dan Ibnu Abi Dunya antara ulama terawal yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW dan dibab-babkan mengikut bab-bab tertentu. Ada kitabul qanaah. Qanaah ni maksud kita merasa cukup apa yang kita ada. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Unzuru fid dunya man huwa dunakum, wanzuru fil akhirah man huwa fawqakum. Zalika ahra alla tazdaru bi ni'matillah." Itu cara nak bersyukur lah ya. Nabi kata, lihatlah dalam urusan dunia orang yang lebih kurang daripadamu. Ya. Jangan tengok orang lebih daripada kita. Kan? Ya. Kita pakai kereta kancil. Duk tengok orang yang pakai kereta besar-besar kan. Kereta Merc, kereta BM. Kereta hok mahal-mahal lah ya. Macam Ustaz Amran dia pakai kereta Merc, kereta mahal lah tu. Jangan tengok dia. Kan? Kalau kita tengok dia, bila aku nak jadi macam Ustaz Amran ni ya? Contohlah contoh ya. Jangan tengok orang yang lebih daripada kita. Tengok orang yang kurang daripada kita. Tengok orang naik basikal, tengok orang naik motosikal yang buruk-buruk. Kadang-kadang dia naik motosikal buruk tapi dia kaya, ada kereta besar kat rumah tu, tak kisahlah. Tengok dia masa naik basikal tu lah ya, masa dia naik motor kan. Kita tengok orang yang kurang, nasibnya berbanding kita. Pada saat itu kita bersyukur kepada Allah. Mujurlah, buruk kereta aku pun ada kereta juga kan. Macam saya lah, buruk jentu saya pun ada kereta juga ya. Tu yang tak tukar-tukar lagi Ustaz tu. Dalam dunia tengok orang yang kurang daripada kita. Kan? Rumah kita kecil je. Bila nak beli rumah yang besar-besar sikit ni? Kan? Gaji kecil. Macam saya. Sampai sudah duk gigit jari macam tu, gigit bibir kan. Tak payah. Tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Tapi dalam hal agama, hal akhirat, tengok orang yang lebih daripada kita. Sebab itu Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, saya tak ingatlah dia tafsir ayat yang mana. Dia favorite tafsir saya ialah tafsir Al-Qurtubi sebab dia tafsir fiqh kan. Saya dulu belajar fiqh. Dia kata hasad ni ada dua, satu yang mahmud, satu yang mazmum. Dengki-dengki ni ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang dipuji ialah kita dengki dalam hak agama lah. Kita tengok orang tu boleh jadi imam, kita kata bila aku nak jadi imam. Kita pun belajar sampai kita jadi imam. Contohlah ya. Asyik duk suruh orang jadi imam, bila kita nak jadi imam? Ya. Kita tengok orang tu pandai baca Quran, kita pun rasa bila aku nak pandai baca Quran macam dia ya. Kita pun belajar sampai kita pun pandai baca Quran. Mana kita ada perasaan tak puas hati, dengki lah tu. Ya, dengki yang dipuji. Ya. Bila kita tengok orang yang berbuat satu kebaikan, kita tak mampu nak buat macam dia, kita pun cubalah ya. Macam sahabat Nabi ada dengki juga. Yang kita duk zikir selepas sembahyang tu, asal cerita dia, walaupun ada banyak riwayat kan. Salah satu riwayat, Nabi ajar sahabat berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar after sembahyang, ialah kerana ada kumpulan sahabat Nabi yang pergi mengadu kat Nabi. Kan? Umpama diriwayatkan dalam sunnah Sahih Muslim ataupun Bukhari daripada Abu Zar, sahabat zahaba unasu min ashabi Rasulillah ilaihi faqala ya Rasulullah, ada beberapa kelompok sahabat Nabi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah,
Hadis tu hadis Abu Hurairah juga tapi dengan lafaz yang berbeza. Tapi cerita dia sama. Dia jumpa Nabi kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang kaya ni, ad-dusur ialah sahibul amwal, orang yang kaya. Oh, depa dapat pahala lebih lah. Kan? Tu satu bentuk macam ni lah. Dia nok. Dia tengok kawan ni duduk sedekah, duit banyak. Kawan, kita tak ada duit, macam mana nak buat ni? Dia pun jumpa Nabi. Tak acil lah macam ni, wahai Rasulullah. Kan? Mereka dapat pahala yang banyak dan darjat yang tinggi. Pasal apa Nabi kata? Yusalluna kama nusalli. Mereka semayang macam kami semayang. Yasumuna kama nasum. Mereka pun puasa macam kami puasa. Lahum fatlum min amwalihim fayatasaddaqun wa yu'tikun wala natasaddaqu wala nu'tik. Tapi mereka ada harta yang lebih. Mereka dapat bersedekah, mereka dapat membebaskan hamba. Kami tak boleh bersedekah, kami tak boleh membebaskan hamba. Awalaysa qad ja'alallahu lakum shadaqatan fima amiltum. Nabi kata, bukankah Allah Taala telah jadikan sedekah pada setiap apa yang kamu amalkan? Ya ke? Bila pula? Nabi kata, tusabbihuna dubura kulli salatin salasan wa salasina marratan wa tukabbirun wa tuhammidun ila akhiril hadis. Nabi kata, kamu baca lepas sembahyang, kamu bertasbih, kamu berzikir, bertahmid, kamu bertakbir. Ada setengah riwayat Nabi suruh, lepas sembahyang kamu tasbih 33 kali. Takbir 33 kali. Tahmid 33 kali. Dia pun pergi buat, balik-balik dia cakap, wahai Rasulullah, kami buat, depa tengok kami buat, depa buat macam kami juga. Allah, lebih juga depa jadinya. Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah kelebihan Allah yang Allah Taala berikan kepada siapa yang dia mahu. Syukur-syukurlah tu Nabi kata, biarlah dia nak amal juga kan. Itu satu bentuk macam dengki lah, kita kata macam tak puas hati. Depa dapat lebih pahala ni macam mana ni? Kita ni masalah kita bab dunia kita dengki. Bab agama tak nak dengki kita. Kan? Tak ada pula berebut-rebut nak jadi imam. Ada? Ada tak masjid surau yang berebut-rebut orang nak jadi imam? Tak ada. Biasa kau tolak aku tolak engkau. Ya tak? Biasa macam tu lah. Jadi tidak boleh. Mesti kita jadi orang yang melihat dalam hak agama orang yang lebih daripada kita. Supaya kita berusaha jadi seumpama dia. Berusaha lah mana kata. Ini tidak kan. Benda dunia kita. Itu cara kita nak bersyukur ya. Benda dunia tengok orang yang kurang daripada kita. Itu main qanaah lah, qanaah. Dan benda akhirat kita lihat orang yang lebih daripada kita ya. Kita lihat orang yang lebih daripada kita. Dan dengan mengamalkan 3 atau 4 perkara yang setelah kongsikan tadi, maka mudah-mudahan hak Nabi sebut qalban syakira, hati yang bersyukur kepada Allah. Kita akan dapatlah hati yang berkenaan, insya-Allah taala ya. Berapa minit Syekh? 30 minit. Patut bina terjun kena sejam ni. Okey dah tu. Jadi 2 part ya. Jadi lisanan zakira, mudah-mudahan kita jadi orang yang ada lidah yang sentiasa menyebut nama Allah dan berzikir kepadanya, dan mudah-mudahan kita ada qalban syakira, hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memujinya all the times, dan of course lah pada specific places. Sementara jika kita menerima satu berita-berita yang baik, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sujud syukur pun, kalau tak sembahyang syukur pun, kita banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saya juga sering tegaskan bahawa Allah ni dia suka dipuji, suka dipuji. Hatta Al-Qurtubi rahimahullah disebut dalam tafsirnya, ayat yang pertama dalam Quran ialah alhamdulillahirabbil alamin. Kita kata ayat pertama bismillah, tapi Maliki dia kata ayat pertama, Qurtubi dia mazhab Maliki ya. Dia kata ayat pertama dalam Quran ialah alhamdulillahirabbil alamin. Allah Taala memujinya dengan Allah Taala membuka kitabnya dengan memuji dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu dia kata, sebagai ulama kata seafdal zikir bukan la ilaha illallah, tapi alhamdulillah rabbil alamin ya. Seafdal zikir, kerana Allah Taala memulakan ayatnya ataupun kitabnya dengan ayat berkenaan. Dan sebagai ahli tafsir kata alhamdulillah rabbil alamin ni dia panggil jumlah khabariyah insya'iyah. Maksudnya alhamdulillah rabbil alamin ay qulu alhamdulillah rabbil alamin. Katakanlah, itu maksud khabariyah insya'iyah. Dia jumlah khabariyah, dia nak beritahu, tapi di belakangnya
ada perintah. Itulah qulu, katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu pada malam ini. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.